Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kehadiran Ilahi dapat kita berkumpul pada hari ini dan dapat kita jayakan forum bersama. Jadi saya Nur Idia Asfia binti Ismail, nombor matrik I20104526 sebagai moderator pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan Malaysia Madani. Hadirin yang dirahmati sekalian, sebelum kita mengupas tajuk ini dengan lebih lanjut, terlebih dahululah suka saya untuk memperkenalkan 4 panel kita. Panel yang pertama, Saudari Nur Fazana binti Mat Nizam. Apa khabar saudari, sihat? Okey, panel yang kedua, Saudari Qurrataini binti Nasir. Apa khabar saudari, sihat? Alhamdulillah sihat. Selamat datang ke forum kita. Dan panel yang ketiga, saudari yang manis, saudari Wan Syaza Dayini binti Mio Zulkifli. Selamat datang saudari ke forum kita. Dan panel yang keempat, saudari Maizatul Akmanisha binti Muhammad Sahar. Apa khabar saudari? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, baru saya perasan je semua panel kita kebanyakannya memakai tudung warna hitam ya. Pak kata orang sekarang, hitam itu premium. Okey, jadi kita masuk kepada tajuk kita, Malaysia Madani. Kita sedia maklum lah, Malaysia Madani ni mula muncul oleh yang telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar pada 19 Januari 2023 sebagai satu kerangka dasar bagi memartabatkan semula negara sebagai negara makmur dan dihormati. Okey, baik, soalan yang pertama kepada panel yang pertama, Saudari Farzana. Okey, soalan yang pertama berbunyi, apakah yang dimaksudkan dengan Malaysia Madani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita. Saya Nur Farzana binti Mat Nuzan, nombor menteri I20104673. Selaku panel yang pertama pada hari ini. Berbalik kepada soalan yang diberikan oleh moderator kita tadi, iaitu apakah yang dikatakan sebagai Malaysia Madani. Bagaimana cara untuk kita memahami konsep yang cuba disampaikan oleh Perdana Menteri kita? Jadi ada beberapa poin yang kita perlu faham. Yang pertama, kita kena faham bahawa Malaysia Madani ni adalah satu agenda perubahan. Bila agenda perubahan tu, dia ada dia punya langkah-langkah dan beberapa faktor-faktor yang kena ada. Yang kedua, kita kena faham juga bahawa Perdana Menteri sebelum ini, sejak daripada zaman almarhum Tunku Abdul Rahman pun, dia ada dia punya gagasan-gagasan yang menjadi fokus utama. Kalau kita tengok zaman Tunku Abdul Rahman tu, selepas kemerdekaan tu, gagasan utamanya adalah perpaduan, sebab itu adalah asas pembangunan kepada sesebuah negara. Kemudian bila kita tengok almarhum Tun Abdul Razak pada ketika itu, lebih kepada dasar ekonomi baru. Itu adalah fokus utamanya. Bukan maksud yang lain dia tidak ambil, tetapi gagasannya pada ketika itu ialah dasar ekonomi baru. Dan seterusnya sampai kepada zaman satu Malaysia, iaitu zaman Datuk Seri Najib, zaman keluarga Malaysia dan sebagainya. Ini menunjukkan dia ada fokus untuk perbincangan. Tapi bila masuk kepada Perdana Menteri kita yang ke-10 ni, dia dengan gagasan Malaysia Madani. Yang membezakan gagasan sebelum ini Malaysia Madani ni dia tidak diterbitkan ketika dia jadi PM. Ditulis buku ni ketika dia jadi ketua pembangkang. Jadi maknanya agenda perubahan tu sudah mula digagaskan secara bertulis pada ketika dia jadi ketua pembangkang. Sebab itu kalau kita nak fahami Malaysia Madani ni, kita kena faham dulu sejarah perjuangan Perdana Menteri sejak tahun 70-an. Jadi kalau kita lihat sejarah perjuangan ni, baru kita faham apa sebenarnya agenda perubahan yang dia nak bawa. Sebab tahun 70-an ni ketika dia berada di universiti, dia membawa agenda perubahan ni dan dinukilkan dalam buku skrip dalam bahasa Inggeris.
ketika dia jadi pembangkang. Dan kemudian bila dia jadi Perdana Menteri, barulah dia terjemahkan kepada Madani. Madani ni dia adalah akronim kepada skrip itu sendiri. Jadi kalau kita lihat ungkapan yang sistematik, yang pertama yang ditulis dalam agenda perubahan ini ketika dia menulis buku pada tahun 1996. Pada tahun 1996 ni dia menulis buku yang dipanggil ASEAN The Song. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia, maksudnya kebangkitan Asia. Konsep gagasan Madani ni dia bersifat menyeluruh berdasarkan 6 tonggak utama, iaitu M. Kemampanan, A. Kesejahteraan, D. Daya cipta, A. Hormat, N. Keyakinan dan ihsan. Konsep Malaysia Madani ni yang dirangka sebagai ikhtiar untuk memetakan strategi tata kelola dan pentadbiran negara secara berkesan, menekankan kepada pemerkasaan ekonomi dan budaya yang berteraskan nilai etika ataupun akhlak. Menerusi buku beliau yang dilancarkan bertajuk Membangun Negara Madani, antara lain mengangkat juga martabat manusia dan menegakkan keadilan menjadi asas penting dalam konteks falsafah negara madani. Konsep Madani ini juga meletakkan Islam di kedudukan yang sangat istimewa kepada manusia. Satu di antara konsep penting dalam masyarakat madani adalah berlakunya keseimbangan dan mampan. Keseimbangan ini memberi keadilan kepada seluruh rakyat tanpa melakukan diskriminasi, kezaliman dan penindasan. Membangun Malaysia Madani ini menepati elemen keterangkuman bagi membina masyarakat bertamadun, bukan sahaja dari aspek fizikal, malah melahirkan modal insan yang cemerlang spiritual. Objektif melahirkan masyarakat madani ini, dia membolehkan setiap manusia mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Maka maksud pembangunan itu bukan semata-mata terlihat dengan kerangka projek pembinaan yang boleh dilihat dengan mata kasar, tetapi dengan memakmurkan dunia. Menerusi wacana membangun negara madani, konsep dan falsafah negara madani ini secara naratifnya adalah untuk mengangkat manusia, menegakkan keadilan dan memberi kebebasan yang bertanggungjawab. Madani ini juga dia berkait dengan dua konsep utama di dalamnya, iaitu ketelusan dan kerjasama. Ketelusan ini dia penting sebab dia menyentuh soal tadbir urus yang baik dan integriti. Malah sebenarnya dia menjadi fokus kepada kerajaan dan Perdana Menteri kita masa kini. Begitu juga dengan konsep kedua, iaitu kerjasama. Ini terselah dengan pembentukan kerajaan perpaduan hari ini. Hasil muafakat dan kerjasama ni beberapa parti berbeza. Jadi semangat ini perlu dibawa dalam konteks pembangunan negara dan sudah tentu ia menjadi pemangkin kemajuan negara. Melalui konsep Malaysia Madani ini juga, rakyat mahu melihatlah kebantangan politik negara supaya berada dalam keadaan stabil. Maka setiap rakyat ni perlulah terbabit dalam membangun Malaysia Madani. Justru konsep Madani ni kita perlulah fahami dan amalkan, bukan sahaja untuk setiap orang daripada pemimpin, namun setiap warga perlulah dijadikan amalan supaya segala nilai baik dapat dibentuk dan dipertahankan. Namun apa yang lebih penting adalah Malaysia Madani perlu disambut baik oleh seluruh rakyat Malaysia, seluruh masyarakat untuk menterjemahkan dalam setiap tindak tanduk mereka. Sebelum saya akhiri ucapan saya pada hari ini, izinkan saya untuk memberi serangkap pantun. Sirih junjung, sirih pinang, sirih kami susun bertingkat. Adat dijunjung, pusaka dikenang, bangsa berbudi, hidup bermuafakat. Itu sahaja ucapan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari terhadap penerangan yang diberikan sebentar tadi. Saya sukalah ayat saudari sebentar tadi. Dia mengatakan sebelum kita faham Malaysia Madani, kita perlu faham dulu sejarah dia. Okey, jadi kita dapat fahamlah sedikit mengenai konsep Malaysia Madani yang diperkenalkan pada tahun 2023 ini. Okey, soalan kedua kepada saudari Quraitaini. Dalam Malaysia Madani terdapat strategi-strategi untuk kita memastikan konsep Madani ini tercapai. Jadi boleh tak saudari terangkan apakah 4 teras strategi bagi Malaysia Madani ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada moderator yang cantik lagi manis dan juga kepada para medis yang dikasihi dan disayangi.
Okey, jadi saya Protein Limitinase nomenklatur I2010460 selaku panel yang kedua akan menjawab soalan yang diutarakan oleh moderator berkaitan dengan strategi utama dalam konsep Malaysia Madani. Jadi dalam Malaysia Madani ini dia bertunjangkan kepada 4 teras strategi yang utama. Yang pertama adalah kita membina semula ekonomi melalui pendekatan human ekonomi, iaitu melalui menerusi penstruktur semula ekonomi berasaskan etika dan juga kemapanan. Jadi yang kedua adalah menjamin kesejahteraan insan ditunjangi dengan prinsip adil dan juga ihsan. Adil antara satu sama lain dan juga bersikap ihsan, bersikap baik dengan pelbagai bangsa. Jadi institusi kemasyarakatan diperkasakan ataupun kita katakan diperkuatkan untuk menjaga martabat dan juga maruah keinsanan dan bangsa hormat menghormati antara satu sama lain, tidak mengira sama ada bangsa India, Cina dan juga Melayu, dan juga solidariti. Dan solidariti ini adalah di mana kita sebagai masyarakat Malaysia mestilah berusaha ke arah perpaduan nasional untuk menjadi bangsa yang unggul dan bekerjasama dalam segenap aspek. Dan di sini saya nak bagi satu peribahasa yang berkaitan ataupun berkait dengan kenyataan tadi, di mana sakit sama mengaduh, luka sama menyiuk. Dan peribahasa ini membawa gambaran sikap masyarakat yang sama-sama bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu perkara. Dan ini dapat membangunkan masyarakat yang majmuk ataupun keharmonian dalam masyarakat tersebut. Jadi yang ketiga, kita teruskan kepada reformasi institusi demokrasi dan juga perundingan ke arah mengoptimumkan ataupun memperkuatkan fungsi dan tanggungjawab bagi melaksanakan dasar-dasar yang berkaitan. Yang seterusnya ataupun akhir sekali, mewujudkan pentadbiran beramanah menerusi Islam dan juga pembaharuan bagi mewujudkan sistem yang adil dan bermanusiawi, tak kiralah dari segi sistem ekonomi dan juga sebagainya. Jadi bagi memastikan kelancaran agenda ini ataupun bagi memastikan kelancaran Malaysia Madani ini tercapai, ada 3 pemboleh daya strategi yang berfungsi sebagai enjin penggerak, iaitu yang pertama, digitalisasi perkhidmatan rakyat. Yang kedua, pendaya upayaan bakat terbaik negara. Yang ketiga, pemerkasaan pengurusan projek strategi. Di mana Madani juga menjadi dasar setak teras bagi memperkukuhkan 8 keperluan dalam pembangunan negara, iaitu ekonomi, kewangan, perundangan, pendidikan, kemasyarakatan, kebudayaan, bandar dan juga luar bandar. Jadi itu sahaja yang saya dapat simpulkanlah ataupun jawab daripada soalan yang diutarakan oleh moderator tadi. Terima kasih kepada saudari Peratu. Menarik penerangan yang diberikan sebentar tadi, jelas dan padatlah. Jadi Malaysia Madani ini ada mengandungi 4 teras dan teras yang pertama berkaitan dengan ekonomi menerusi penstrukturan semula ekonomi. Jadi soalan yang ketiga. Tadi soalan yang ketiga ni ada kaitanlah dengan ekonomi. Jadi panel ketiga kita sudah sedia? Okey, sedia. Okey, soalan kita yang ketiga kepada saudari Wan Syazah. Boleh saudari terangkan tak bagaimana sebenarnya konsep Madani ni dapat tangani kos sara hidup dan dapat memacu ekonomi negara kita ni? Okey, baik. Terima kasih pada saudari Ilyas sebagai moderator. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sebagai panel yang ketiga, Wan Syazah ini binti Mioto Kepri, nombor metrik I2010463. Okey, seperti yang sedia maklum, Perdana Menteri baru kita iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia sebagai Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan telah membentangkan bajet belanjawan 2023 yang terbaru.
Belanjawan kali ini syarat dengan langkah penambahbaikan untuk menangani kos sehari hidup dan memperkukuhkan jaringan keselamatan sosial untuk golongan miskin tegar serta kumpulan berpendapatan rendah dan sederhana. Jadi belanjawan kali ini tentunya berlandaskan konsep madani yang diamalkan kerajaan iaitu untuk membangun tanah air yang lebih mampan dan makmur, berteraskan roh daya cipta, nilai hormat, keyakinan dan ihsan, di mana keterangkuman dan kesaksamaan menjadi teras utamanya, iaitu sebuah masyarakat Malaysia yang adil. Okey, oleh yang demikian, kerangka belanjawan kali ini dijangka lebih terarah ke arah kecenderungan sosial demokrasi. Susulan itu, terdapat 3 bidang utama yang dijangka untuk mendapat perhatian, iaitu memperkukuhkan lagi aktiviti pelaburan, perniagaan, perusahaan mikro, kecil dan sederhana, PMKS serta menjana pekerjaan di tengah-tengah jangkaan kemelesetan global yang semakin meningkat. Okey, dalam bidang yang pertama yang diberi perhatian dalam meningkatkan ekonomi ini adalah mewujudkan masyarakat yang saksama dengan menangani jurang kekayaan menerusi beberapa cadangan tindakan dasar serta seperti memperkenalkan undang-undang untuk menetapkan gaji kehidupan yang menyediakan cara kelangsungan ekonomi asas untuk semua, baik pulih cukai yang sistematik. Okey, bidang yang kedua adalah menyusun semula ekonomi untuk memberi tumpuan kepada pembangunan perusahaan kecil dan sederhana iaitu PKS dan menjauhi projek besar yang memberi manfaat kepada syarikat besar yang mana menerusi cadangan ini seperti menubuhkan pusat luar bandar serta pusat universiti di institusi yang sesuai untuk kajian dan penerokaan pertanian dan inovasi pertanian lain, iaitu pertanian pintar. Rancangan ini untuk projek ladang solar dan angin yang besar serta tempatan dan rancangan pembangunan bermula dengan negeri yang termiskin. Okey, bidang tumpuan yang ketiga pula adalah untuk menangani kebimbangan minoriti termasuk peminggiran kaum lain, penduduk luar bandar, miskin tegar serta rakyat di Sabah dan Sarawak. Cadangan bidang yang ketiga ni termasuk memulakan audit hak asasi manusia, iaitu memperkenalkan perundangan dan infrastruktur untuk mentakrifkan dan mengiktiraf masyarakat komuniti dan hak mereka yang sebelum ini tidak ditentukan. Pihak yang tidak ditentukan ni adalah pekerja asing, pelarian dan lain-lain. Jadi dia menemukan pusat pembangunan inovasi luar bandar di kawasan yang sesuai, pelan pembangunan dan peruntukan dana khas untuk perumahan mampu milik. Okay, selain itu, Perdana Menteri kita juga mengurangkan cukai pendapatan peribadi sebanyak 2 mata peratusan untuk kumpulan pendapatan tertentu yang dicadangkan dalam Belanjawan 2023. Asal untuk memanfaatkan lebih 1 juta rakyat Malaysia berpendapatan sederhana atau M40 mungkin boleh dikekalkan. Okay, dalam Belanjawan kali ini, mereka dalam kumpulan T20 dijangka terpaksa membuat sedikit pengorbanan. Bak kata pepatah, jika tidak dipecahkan ruyung, manakah dapat sagunya? Jika mereka tidak mengorbankan sedikit, maka tak dapatlah hasil untuk memfokuskan kepada pihak golongan miskin dan sederhana. Walaupun sumber berkata sebarang langkah yang membabitkan kelas atasan ini mungkin tidak drastis atau radikal. Jadi golongan M40 ni dijangka akan menerima beberapa habuan. Ini termasuk pengurangan cukai pendapatan bagi kumpulan pendapatan bercukai antara RM50,000 hingga RM100,000 sebanyak 2 mata peratusan bagi tahun taksiran 2023. Penganalisis juga menjangka cukai barang dan perkhidmatan GST dan subsidi bersasar bahan api tidak diperkenalkan dalam belanjawan hari ini. Mungkin meskipun langkah
berkenaan dapat meningkatkan hasil kerajaan. Golongan sederhana dan M40 ni sangat perlu diberi perhatian dalam belajar kali ini kerana belum tentu yang bergaji besar atau hidup yang di bandar memiliki kehidupan yang selesa dan mampu untuk menyara kehidupan harian. Sebab kata pepatah, ayam dikepuk mati kelaparan, itik di air mati kehausan. Maka dengan pembaharuan pembelajaran kali ini dapat memudahkan serta memberi kesenangan bagi menjalani kehidupan harian dengan baik. Sekian saja daripada saya. Terima kasih kepada saudari Masyaza. Amat jelaslah apa yang diterangkan sebentar tadi. Dan suka saya petik golongan yang sederhana dan M40 ni turut diberi perhatian ya dalam belajaran kita pada kali ini. Dan mereka ni tak semestinya, M40 ni tidak semestinya memiliki kehidupan yang selesa lah dan dapat menyara kehidupan mereka. Sebab tu dekat dalam pelajaran pun turut diberikan kepada mereka golongan M40 ni. Okey, baik. Soalan yang terakhir lah untuk panel kita yang terakhir, Saudari Maizatul. Okey, saudari sudah bersedia? Ya, saya sudah bersedia. Okey, baik. Okey, soalan dia. Bagaimana Malaysia Madani ni dapat membantu golongan rentan dan bagaimana Malaysia Madani ni dapat mengekalkan perpaduan seluruh rakyat Malaysia? Boleh saudari jelaskanlah berkaitan dengan ini? Okay, pertama sekali saya ucapkan terima kasih buat Cik Moderator atas soalan yang dikemukakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai panel yang keempat dan yang terakhir, saya Maizatul Azmanisha binti Muhammad Syahab akan menjawab soalan yang dikemukakan oleh moderator sebentar tadi, iaitu yang berkaitan dengan bagaimanakah Malaysia Madani ini membantu golongan rentan dan bagaimana Malaysia Madani dapat mengekalkan perpaduan seluruh rakyat Malaysia. Okay, pertama sekali kita lihat terlebih dahulu bagaimanakah Malaysia Madani membantu golongan rentan. Okay. Bagi membantu golongan rentan iaitu golongan seperti gelandangan, pelarian, miskin, mangsa penderaan, penceraian dan sebagainya, Malaysia Madani telah memperkenalkan undang-undang khas bagi meletakkan asas kadar upah minimum atau gaji yang bermaruah yang mampu menjamin kelangsungan hidup mereka. Selain itu, setiap kutipan denda daripada pelanggaran undang-undang akan disalurkan kepada mana-mana pihak yang bertanggungjawab untuk tujuan pendidikan, perlindungan sosial dan kesihatan. Malaysia Madani juga akan memperkenalkan skim pencen sosial yang lebih luas merangkumi golongan petani, keluarga yang inovatif seperti ekonomi gig. Okay, ekonomi gig ni adalah salah satu pilihan pekerjaan berasaskan kontrak jangka pendek atau dilakukan secara bebas iaitu freelance yang disokong dengan menggunakan aplikasi teknologi. Contohnya seperti perniagaan atas talian, GrabFood, Foodpanda dan ekonomi gig ni mula mendapat perhatian dan popular dalam kalangan masyarakat akibat dunia mula dilanda kegawatan ekonomi dan ekonomi gig ni menjadi alternatif rakyat untuk menjaga pendapatan baharu. Dan antara usaha Malaysia Madani adalah untuk melestarikan kehidupan persekitaran dengan memanfaatkan binaan-binaan usaha untuk dijadikan sebagai tempat untuk mengumpul dan menyimpan tenaga. Sebagai contoh, pusat-pusat membeli belah yang tidak lagi dikunjung akan diubah menjadi bandar teknologi yang bakal menyediakan kemudahan untuk syarikat-syarikat pemula, pemuncut dan inkubator. Hasil daripada usaha ini bakal membantu golongan rentan untuk mendapatkan akses kemudahan asas dengan lebih baik dan sejahtera. Sekaligus, Malaysia Madani ini juga dapat mengekalkan perpaduan seluruh rakyat Malaysia. Bahkan bukan sahaja mengekalkan, malah menguatkan lagi perpaduan seluruh rakyat Malaysia untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Bak kata peribahasa, bersatu teguh, bercerai roboh. Ini kerana kita dapat melihat antara usaha Malaysia Madani yang telah pun dilaksanakan ialah
berkaitan dengan pengenalan menu Rahmah yang menawarkan set menu lengkap dengan harga RM5 sahaja. Dan menu Rahmah ini tidak hanya tertumpu kepada golongan atau individu tertentu sahaja, tetapi ia boleh dilanggan oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaum maupun agama, selaras dalam menyediakan nilai dikongsi bersama dan akses yang sama rata dalam mendapatkan hak setiap rakyat. Dan antara contoh perniagaan yang mengaplikasikan pengenalan menu Rahmah ni adalah McDonald, Bubble Tea, Mary Brown dan banyak lagi lah. Dan bagi seorang pelajar yang banyak mengeluarkan duit kan untuk meneruskan pengajian, kita kan rasa benda tu sangat membantulah dengan bayaran yang murah dan sukar untuk kita perolehi pada masa kini. Selain itu, Malaysia Madani amat menyantuni kebudayaan serta fahaman seluruh rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan juga agama. Seperti Malaysia menangani isu Islamofobia di peringkat antarabangsa secara rasional dan profesional. Ketika isu pembakaran Al-Quran pada awal tahun 2023 di Sweden. Walaupun reaksi rakyat Malaysia pada saat itu mengecam sekerasnya tindakan keji berkenaan, namun reaksi yang amat berbahagia Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim sangatlah terpuji dengan mengedarkan sejuta naskah Al-Quran ke seluruh dunia dan tindakan tersebut sangat layak untuk kita contohi pada masa akan datang maupun masa kini. Dan itu saja daripada saya. Terima kasih kepada saudari Maizatul Akmal. Menarik apa yang dikatakan sebentar tadi. Terutama sekali mengenai dengan menu Rahmah lah yang mampu kepada kita semua dengan harga RM5 kan. Jadi dengan menu Rahmah ni pun malah diberikan kepada seluruh rakyat tanpa ada diskriminasi. Okey, dengan soalan tadi maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Jadi saya mengucapkanlah terima kasih kepada semua panel-panel kita sudi meluangkan masa bersama untuk kita menjayakan forum kita yang bertajuk Malaysia Madani. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jadi tak lengkaplah kalau pada pengakhiran kita ni tiada pantun. Jadi izinkan untuk saya berpantun 2 kerat. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.